Assalamualaikum semua. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini subjek pendidikan Islam tingkatan 3. InsyaAllah kita akan mempelajari pelajaran daripada bidang akidah yang bertajuk Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Pengurnia Rezeki. Unit 1 Al-Ghani. InsyaAllah semoga semua pelajar sudah bersedia. Baiklah anak-anak sekalian, dalam tajuk ini insya-Allah kita akan mengetahui apakah dia maksud Al-Ghani, dalil nakli nama Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Ghani, dan juga kita akan melihat bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Ghani. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita lihat apakah dia maksud Al-Ghani. Maksud Al-Ghani dari segi bahasa ialah tidak memerlukan kepada yang lain. Seterusnya, kita lihat maksud Al-Ghani dari segi istilah pula, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Subhanallah, seterusnya dalil nakli nama Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Ghani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Surah Muhammad ayat 38. Maksudnya, dan Allah jua yang Maha Kaya dan kamulah yang memerlukan kurniaannya. Baiklah, dalil yang kedua pula, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surah Luqman ayat ke-12 yang bermaksud, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu terpulang kepada dirinya, dan sesiapa yang ingkar dan tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Ghani. Bukti yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menguasai seluruh makhluk di langit dan di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Surah Yunus ayat 68. Maksud ayat ini ialah dialah yang Maha Kaya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ialah kepunyaannya. Seterusnya, bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Ghani yang kedua pula ialah semua makhluk sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Surah Fatir ayat 15. Bermaksud, wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedangkan Allah, dialah sahaja yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah, seterusnya kita lihat bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Ghani. Yang ketiga pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada ketaatan makhluk. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Riwayat Muslim. Maksudnya, wahai hambaku, sekiranya orang yang terdahulu dan terkemudian dan seluruh golongan jin dan manusia memiliki hati orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, yang demikian itu tidak akan menambahkan sedikit pun kebesaran kerajaanku. Subhanallah. Seterusnya, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ghani yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan keperluan makhluk dengan kurniaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Surah Nur ayat 32. Maksudnya, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnia-Nya. Kerana Allah Maha luas rahmat-Nya, lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Dua insan yang kita kenali dalam sejarah Islam yang hidup kaya raya, iaitu Qarun dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Apakah ibrah yang kita boleh ambil dalam kisah mereka yang boleh kita tauladani dalam kehidupan kita hari ini? Ustazah akan ceritakan serba sedikit tentang mereka. Qarun. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dan Qarun adalah keturunan Yaqub. Permulaan kehidupan Qarun yang sangat miskin dan memiliki ramai anak. Qarun memohon kepada Nabi Musa AS untuk mendoakannya agar ia hidup dalam kaya raya. Dan doa Nabi Musa AS telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan Qarun seperti memiliki gudang harta dan emas yang kunci gudangnya boleh diangkat oleh 10 orang yang bertubuh sasa dan kuat. Kekayaannya menyebabkan ia menjadi sombong, menjadi zalim, sesat dan suka bermusuhan. Qarun telah dibenamkan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya diabadikan di dalam surah Al-Ankabut ayat 39. Seterusnya kita lihat kepada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak kepada Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil telah menampakkan tanda kecerdasan, kepandaian dan ketajaman akal fikirannya. Baginda menjadi raja ketika usianya seawal 13 tahun, menggantikan ayahandanya yang telah wafat. Di antara mukjizat yang diperolehi baginda ialah menguasai angin yang telah menjadi sebagai alatan pengangkutan, memerintah makhluk dari golongan jin, memahami segala bahasa pertuturan, binatang-binatang yang ada termasuklah burung-burung dan serangga. Subhanallah. Kekayaan Nabi Musa AS tidak terjangkau oleh akal. Berkebolehan mengetahui di mana letaknya harta-harta yang tersembunyi di perut bumi. Hidup mewah di istana baginda. Walaupun hidup baginda sebagai seorang raja dan berjawatan, baginda seorang yang kuat ibadah, adil, bijaksana dalam pemerintahan. Begitulah sedikit sebanyak kisah Qarun dan Nabi Sulaiman AS. Ia dapat memberi sedikit pengajaran atau ibrah kepada kita untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sesungguhnya harta kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi memberi manfaat kepada semua.
Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atau kelemahan itu datangnya dari ustazah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.